Okay, so dah start record ni. Kita tengok untuk penggunaan table binomial. So macam cikgu tunjuk ni lah. So ni adalah buku dia. So buku ni sepatutnya korang dapat dululah sebelum sebelum kita belajar ini, tapi oleh sebab tak sempat nak bagi. So sekejap lagi lah, pukul 10.30 nanti cikgu minta wakil korang datang ambil. So kita akan start dulu, tapi jangan risau, buku ni cikgu dah snap. Cikgu dah masukkan dalam dalam Telegram. Sekejap lagi cikgu tunjuk jugalah, cikgu display dekat dekat page ni lah. Okay, cikgu share screen. Okay, so kita tengok dulu yang pertama So table of binomial probability can use to find probability. Use this table can make a potential lengthy calculation much shorter. So maksudnya sebelum ni kita buat panjang-panjang. Ingat tak yang nak tambah, nak cari mana soalan dia? Ni. Not more than 2. Kita kan buat panjang-panjang kan. Okay, dengan guna table ni kita terus dapat jawapan. So pendekkan jalan kerja kita lah. Lepas ni maksudnya soalan kalau boleh pakai table, kita akan pakai table lah. Okay, so kita tengok dulu untuk example 1 ni, kita tengok dulu formula dia. Formula dia adalah PX lebih besar sama dengan. Boleh? Dia akan pakai lebih besar sama dengan sahaja. Maksudnya kita akan tambah yang lebih besar sama dengan lah. So table kita hanya beri lebih besar sama dengan. Dan kena ingat kita ada binomial, kita ada Poisson, kita ada normal. Boleh? Yang ni tolong tambah sikit dekat nota awak lah. So binomial dengan Poisson ni adalah discrete. Normal ni adalah continuous. So bila discrete, bila continuous, so ingat discrete benda yang boleh kita kira, countable. So normal ni basically biasanya yang boleh di-measure. So measurable. So discrete nanti boleh kira lah 1, 2, 3, 4. Boleh Okay. So kita tengok table kita dulu sebelum kita kita proceed tengok soalan ni lah. So kita kenal table kita dulu. Mana gambar dia sekejap. Gambar lain lah pula aku. Okay, dah. Ni table dia Ni table 1 kita panggil untuk binomial. Nampak ke? Boleh nampak tak? Kecil. Boleh nampak tak tablenya? Boleh nampak Boleh So cikgu zoom sikit-sikit lah. Okay, tengok kita punya table ni ada row. Nampak cikgu punya cursor tak? Nampak So ni cursor cikgu tunjuk ada row, lepas tu ada column. So ada column, kita boleh tengok sendirilah. Kita punya atas ni, yang atas sekali dia adalah probability 0.1, 0.2, 0.3 sampai 0.9. Lepas tu yang kolom yang paling kiri ni adalah dia punya n. Boleh, dia punya n. Untuk first page ni, page ketiga ni, dia sampai 10. Lepas tu yang belah kanan sekali, kolom belah kanan sekali, dia adalah pencarian yang keberapa lah. Dia sama dengan yang ni. Boleh, dia sama dengan yang ni. So, ni. Sekejap. So dua ni sama Yang sebelah ni dengan sebelah ni sama. Besarnya. Boleh So yang ni dua sama. Kolom ni. Okay, so macam mana saya nak baca, cikgu tunjuk So kita kenal dulu. Kita kenal kita punya kita punya table dulu. So table kita yang pertama, page dia ni. Ni page ke berapa? Ni page kedua, page keempat. Ni page 5, page 6,
Page 7. Ni page 8. Ni page 9. Dia ada 9 sampai page ke 9 lah. Tapi kita kenal dulu Tadi yang page awal-awal tu, dia punya atas ni, dia punya atas 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Masuk page kedua dia start 0.1, 0.15, 0.2 dan seterusnya lah. Sampailah last kali dia punya N paling besar adalah 50. Boleh? So dia takkan lebih daripada 50 lah. Lebih dari 50, dia akan pakai Poisson pula lepas ni. Okey. Kita balik kepada kita punya soalan Kita balik kita punya soalan. Okey, ni. Dia cakap X is a random variable. Dia cakap X is binomially distributed. N dia 5. P sama dengan 0.3. Okay, so by using binomial table, so kita tengok dekat table, N dia 5, P dia 0.3. Okay, so bila kita tengok N dia adalah 5, so kat sini kita akan pakai, besar lagi. Okay, kita akan pakai N sama dengan 5 ni kat sini. N sama dengan 5. So somewhere jawapan kita area sini lah. Boleh. Lepas tu oleh sebab dia punya P adalah 0.3 ni, so kita akan hanya refer dekat nilai-nilai ni. Nilai-nilai yang cikgu dah petakkan ni. So 5, 0.3. So dia intersect dekat somewhere in the middle kat sini lah. Okay, so yang 0, 1, 2, 3, 4, 5 ni semua bermaksud P X greater and equal to X. So yang satu ni, yang nombor 1 Px greater and equal to 0. Yang 2 ni Px is greater than and equal to 1. Dan seterusnya lah sampai 5. Px greater and equal to 5. Okay, setakat ni jelas tak macam mana penggunaan nak cari table? Nak cari nilai dekat table? Boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh Boleh. So kita tengok Faham cikgu. So soalan pertama A Px greater and equal to 3. Boleh? So bila Px greater and equal to 3, kita pun tengok table tadi. Ni table kita, Px is greater and equal to 3. N dia 5, dia punya P 0.3. Kita pun cari dekat 3 ni. So dekat 3, nilainya adalah 0. Cikgu besarkan sikit. Ni nilai dia adalah 0.1631. So cikgu tulis balik, jawapan dia adalah 0.1631. Okay, kelas. Boleh ke terima untuk yang soalan pertama tu? Boleh ke? Boleh. Okay, kita teruskan. Untuk yang kedua adalah X greater than 3. So kena ingat lagi sekali tadi binomial adalah discrete. Boleh. So bila discrete ni lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tak sama dengan, dia akan ambil kira lah. So bila lebih besar, kita tengok kita punya formula ni, dia hanya lebih besar sama dengan. So sini lebih besar, so tak boleh pakai table lah, kena ubah sikit. So Px greater and equal to 4, lebih besar daripada 3. So daripada sini kita pun tengok table kita. Okay, so tengok dekat 4 lah. Lebih besar daripada 4 adalah jawapan dia 0.0308. Okay, jawapan kita kat sini 0.0308. Boleh? Okay, kita tengok yang C. Okay, yang C kita ada Px less than equal to 3. Boleh? Less than equal to 3. So kalau ikutkan less than equal to 3 tak ada dekat table. So tak ada dekat table, kena ubah sikit. Kita kena buat 1 tolak Px less and greater and equal to 4.
Boleh? Boleh faham tak kenapa tolak 4 pula? Boleh faham tak kenapa dia tolak 4? So tengok PX less and equal to 3. Less and equal tak ada dekat table. So kena ubah sikit, kena modify sikit kiraan kita sebab nak guna table mesti greater and equal to something, greater and equal. So kat sini apa cikgu buat? Less and equal to 3. Cikgu akan buat 1 tolak PX greater than 4. So contohnya macam ni lah Kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So ni nombor 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kes ni cikgu tambah satu lagi kosong. Boleh? Yang dia nak adalah 3, 2, 1, kosong. Dia nak 3 ni Tapi oleh sebab kita tak boleh kira less than, kita kena nak guna table, kena guna greater than. So kita terpaksa ambil yang greater than kat atas ni, yang 4 dan 5 ni. So 1 tolakkan dengan 4 dan 5, kita akan dapat yang selebihnya ni, yang kurang daripada 3. So sebab tu cikgu pakai 1 tolak PX greater and equal to 4. Boleh? So greater and equal to 4 ni boleh dapat daripada table lah. Oleh sebab kat atas cikgu dah kira, cikgu dah cari, jawapan kita 0.0308. Okay, so kita dapatkan jawapan akhir dia lah. So jawapan akhir dia 0.9692. Okay, kelas. Boleh follow? Boleh ke? Boleh. Okay. So daripada gambaran ni lah, oleh sebab kita punya table tu tak boleh tengok less than, kena pakai greater than juga. Okay, kita tengok satu lagi. So PX less than 3. Okay, kita nak tak 3? Kalau ikut kat sini, kita nak tak 3? Ya, ikut kat sini. Tak nak. Tak nak kan? So kalau kita tak nak 3, kita buang 3. So PX greater and equal to 3. Boleh? Sama konsep dekat atas ni jugalah tadi. Okay, cikgu lukis juga nak bagi nampak sebab ni nota kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia nak less than 3. So less than 3, 2, 1, 0. Boleh? So kita guna yang atas ni lah untuk ditolakkan dengan 1. So 1 tolak 3 dan ke atas. Boleh? Lepas tu barulah kita boleh pakai table. So oleh sebab table kita dah tolong cari dah kat atas ni. So jawapan kita adalah PX pula. Jawapan kita adalah 1 tolak 0.1631 ataupun jawapan dia adalah 0.8369. Kelas boleh follow? Boleh. Boleh. Okey. So seterusnya sama dengan pula. E untuk sama dengan. So PX is equal to 3. So bila equal to 3 sama juga cikgu lukis nak 3 seorang-seorang. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So nak 3 seorang-seorang. So kita punya table ni, table kita adalah lebih besar sama dengan. So lebih besar sama dengan, dia mesti sampai sini. Lepas tu kalau nak 3 seorang-seorang, kita terpaksa tolak yang 4. Boleh dapat 3 seorang-seorang. Sebab dia discrete kan, 1 untuk 1. Okay, so apa kita buat? Kita akan buat PX lebih besar sama dengan 4. Lebih besar sama dengan 3. Sama dengan 3 3 dan ke atas. Tolakkan dengan PX lebih besar sama dengan 4. So kita tolak 4 ke atas. Nanti akan dapat seorang-seorang 3. So jawapan dua-duanya kita dah ada. Kita ada 0.1631 tolak 0.0308. So jawapan kita kat sini 0.1323. Okey, setakat ni jelas penggunaan table. Jelas Okey. So tu adalah basically penggunaan table binomial. Okey, kita cuba tengok soalan-soalan lain untuk settlekan menggunakan table. Okey. Okey. So sekarang ni sama-sama lah sebab korang tak ada table, tapi table tu cikgu akan display dekat cikgu punya screen ni. Okey. So sekarang ni example 2, X is a random variable such that X is binomially distributed 10
10 dia punya N, 0.8 dia punya P. So ni P, ni N. Okay. By using binomial table. Oleh sebab binomial table kita, cuba kita tengok balik binomial table kita. Mana satu tadi? Sekejap. Cikgu cuba buka balik lah binomial table cikgu. Okay. Kita perhati betul-betul Kita perhati betul-betul. Ni page 4. Okay, ni page 3 cikgu. Page 3 cikgu, P dia adalah 0.9 last kali ni. Awak boleh tengok 0.9 last kali. Lepas tu untuk page 4, 0.9 juga last kali. Lepas tu page 5, 0.9 juga. Tapi bawah ni dia punya last kali adalah 0.5 untuk P dia. Lepas tu ni page 6. Atas dia besar sekali 0.5 juga. Sini page 7 kalau tak silap cikgu, ni 0.5 juga P dia. Lepas tu untuk page 8 pun 0.5 juga. Kat sini kita ada 0.5 juga untuk page 9. So kita memang ada 9 page je. So bila kita tengok balik soalan ni, kita punya P 0.8. Sudah. Dia suruh pakai table. So macam mana? So macam mana nak pakai table kan? Okay, so yang ni cikgu tunjuk lah macam mana Tapi masih boleh lagi pakai table. Kita ada macam ni. So kita ada Px lebih besar sama dengan 4 untuk X is binomially distributed 10, 0.8. Boleh? Oleh sebab 0.8 ni not in the table. Dia tak ada dalam table, so kita kena modify sikit supaya boleh pakai table. Boleh? Kita boleh pakai table. So apa yang perlu kita buat adalah kita perlu tukar, kita jadikan Y binomial baru 10 juga tapi 0.2. Mana datang 0.2? Kita pakai Q instead of P. Boleh? Ni Q dia. Mana datang Q? 1 tolak P, dapat Q 0.2. So bila nak pakai Y, dia akan berubah sikit lah. Instead of X, Y dia akan jadi ni lebih besar sama dengan, dia akan jadi lagi kecil sama dengan 10 tolak 4. Untuk untuk Y is binomially distributed 10, 0.2. So kita akan pakai macam ni. Okay, so kita adjust sikit. Ni Y So PY less than equal to 6. Boleh? So kita pakai distribution barulah. Instead of 0.8 kita pakai 0.2. Okay. So daripada table cikgu ambil dia punya N 10, dia punya P 0.2. So kita cari kejap. N dia 10. Okay. So N dia 10 kat sini. Okay. And dia 10 dekat sini sama dekat sini. Lepas tu cikgu tu ambil dia punya ni lah. Cikgu terus punya ambil mana dia punya ni? 0.2 sama dekat sini. So cikgu kecilkan sikit. Kali hitam 10 0.2 kat sini ni 0.1, ni 0.15, 0.2. So 10 somewhere dekat sini. Okay, so yang pertama. So untuk 10, dia minta Px less and equal to 6. Kita patah balik dekat sini. X is equal to 6. Kalau ikutkan table kita tak ada less than, kita kena tukar jadi greater than. So 1 tolak Py greater and equal. 6 kita nak tak? 6 kita nak tak kelas? Kelas? 6 kita nak tak? Nak. So 6 kita nak, kita tak boleh buang 6 lah. Kita akan buang 7. Boleh? So kita akan kira 7 lah dalam kita punya table ni. So 7 kat sini cikgu kira kita ada 0.009. So cikgu pun masukkan balik nilainya adalah 0.0009. So ikutkan jawapan dia 0.9991. Okey kelas, boleh follow tak?
Boleh. Boleh. So bila kita tengok bila binomial kita tu dia minta guna table tapi P dia tidak di dalam table, kita kena buat modification sikit lah. Boleh, kita buat modification sikit, kita terpaksa pakai Q instead of P. So bila Q instead of P, dia akan berlaku pertukaran sign dengan pertukaran nilai kat sini lah. Okay, so kita cuba tengok soalan B. Soalan B adalah Px greater than 4. So Px greater than 4. Bila Px greater than 4 ni hak milik untuk X binomially distributed 10, 0.8. So cikgu adjust sikit. So Py greater than 10 tolak 4 untuk Y binomially distributed 10, 0.2. So kena adjust sikit lah. So bila kita adjust, dia akan jadi ni kena tukar juga. Sign dia kena tukar juga. So jadi Py less than 6. Boleh? Py less than 6. So bila Y less than 6, kita tengok Y kita nak pakai tak? Kita nak tak include dalam tu? Tak nak. Tak nak kan? So kita tukar jadi Py less than equal to, ataupun kalau tak nak terus boleh pakai 1 tolak Py greater and equal to 6. Kita tak nak 6, kita buang 6. Okay. So daripada 6 ni kita pun pakai table. Kita pakai table 6 dia adalah 0.064. Boleh? Kita pun tolakkan 1 tolak 0.0064. So jawapan kita should be 0.9936. Okay, kelas boleh follow setakat ni penggunaan table. Boleh kelas? Boleh go. Boleh Boleh. Okay. Okay. So kita teruskan dengan C. C soalan dia adalah Px less and equal to 4. Tapi ni adalah hak milik X is binomially distributed 10, 0.8. So tukar sikit. Tukar Y. So bila Y dia akan jadi tukar sign lebih besar 10 tolak 4. So ni Y adalah binomially distributed 10, 0.2. Okay, so adjust sikit, kita akan dapat Py lebih besar daripada 6. Oleh sebab kita dah cari lebih besar daripada 6. Boleh, lebih besar daripada 6, kita dah cari kat atas tadi, mana tadi? Ni, lebih besar daripada 6. So jawapan dia terus dapatlah 0.0064. Okay, so kita ambil satu lagi untuk D. Kita ada Px less than 4. Tapi ni untuk binomially distributed 10, 0.8. Adjust sikit. Py lebih besar daripada 10 tolak 4. Y binomially distributed 10, 0.2. Okay. So cikgu pun buat Py lebih besar daripada 6. Tapi Y lebih besar daripada 6 tak boleh pakai table. So dia pakai Py lebih besar daripada 7. So 7 tadi kita pun dah cari kat atas, tengok sikit. 7 kita pun dah cari, jawapan dia 0.0009. Okey. Boleh kelas? Boleh Saya share. go. Boleh Okey, so selesai untuk penggunaan table bila P tu tak ada dalam table. Boleh? P tu tak ada dalam table. Okey, kita teruskan untuk example 3. Boleh? Example 3. So dia cakap for a random variable X with a binomial distribution, kita ada N dia 10, P dia 0.45. Ni P dia Okey, terbalik pula. Boleh terbalik pula. Kat sini dia bagi probability, tapi dia minta kita cari yang kat dalam. Boleh? Dia bagi probability, dia minta kita cari kat dalam. So nak pakai table lah. Okay, sebenarnya benda ni kalau hands on lagi awak akan jelas nampak lah macam mana. Awak ada table tu sendiri kat depan mata awak, tapi oleh sebab tak ada, tak apa, kita cuba cari cara nak bagi faham jugalah. Okay,
So Px greater and equal to A, jawapan dia 0.4956. Maksudnya mencari nilai A lah. Yang ni cantik, kenapa? Sebab dalam table memang dah lebih besar sama dengan. Okey, so cikgu pun carilah dekat table. Table kita 0.45 dan 10. 0.45 dan 10. So cikgu. Okey, so 0.45 dan 10 di area sini. Sampai dekat sini. Okey. Boleh nampak cikgu kotakkan ni? Boleh nampak tak? Boleh. Okey, so kolom ni dengan kolom ni sama. So masa kalau macam jauh nak cari ikut sini, kita cari ikut sinilah. So kalau kita ada soalan dia kat sini 0.956. Cuba kita cari kat sini, ada tak 0.956? Cuba cari, ada tak somewhere yang dalam ni 0.956? Ada? Ada. Berapa? Yang kelima. 956. Yang kelima kan? Yang kelima kan? 0.956. So apa kita buat kat sini? Terus bagi tahulah. Px greater and equal to 5 dapat 0.4956. So A adalah 5. Okay, B kita cuba tengok pula. Dia minta Px less than A. So bila less than A, less than kita tak boleh pakai dalam apa? Dalam table kita. So kena modify sikit. A nak tak? Nak. Tak nak. So kita buang lah. Lebih besar daripada A sama dengan 0.89801. Okey. Untuk yang ni kita cuba tolakkan dulu supaya kita boleh dapat yang ni je. Boleh. So cikgu susun kat bawah ni, dia akan jadi Px lebih besar sama dengan A 1 tolak 0.89801. Kelas cuba tengok jap. Berapa jawapan dia? Mana? Cikgu punya ni. 9. Apa macam mana? Okey. Nanti saya ni lah, saya lock je lah. Okey, berapa jawapan dia? 0.10199. 0.1099 ataupun 0.1020. Boleh terima tak? Kita bundarkan Kenapa cikgu bundarkan? Sebab kita punya table, awak tengok sendirilah, table kita ni dia punya perpuluhan semua 4. So kalau kita ada 5, kita adjust sikit supaya dia boleh jadi pakai 4 lah. Okey. So apa yang kita dapat kat sini, Px lebih besar sama dengan A adalah 0.1020. Boleh? Okey, so apa yang kita kena buat? Kita kena carilah kat sini, ada tak 1020? Ada tak dalam ni? Ada nombor apa? Yang ketujuh. Okey, so maksudnya Px lebih besar sama dengan 7, jawapan dia adalah 0.1020. In other words, A sama dengan 7. Okey kelas, boleh follow ke? Boleh. Okey, C. Okey, C kita kat sini Px sama dengan A. So Px sama dengan A. Boleh, Px sama dengan A, jawapan dia 0.23836. Oleh sebab kita punya table tak boleh terima 5 decimal places, kita bundarkan sikit, 23884. Cikgu bundarkan sikit lah. Boleh. Oleh sebab dia sama dengan, kita akan guna Px greater and equal to A tolak Px greater and equal to A plus 1. Sama dengan 0.2384. Okey, so tugas kita tough sikit lah. Mencari dua nilai yang jawapan dia bila ditolakkan dapat ni. Okey, so balik kepada benda ni lah. Okey, cuba awak tengok.
hasil tolak mana yang akan dapat jawapan dia 2, 3, 8, 4. Kalau cikgu tengok kat sini lah, 7 dengan 6 possible. Boleh, possible sebab ni tak boleh. 6 dengan ni tak boleh. Mana yang akan dapat 4? 6 dengan 7 tak boleh, dapat 4. 5 dengan 6 tak boleh sebab 6 dengan 6 belakang dia. Kalau cikgu tengok dekat sini, 4 dengan 5. 4 dengan 5, ni kosong, ni 6. Kalau ikutkan kita tolakkan, kita pinjam kat atas ni nanti, 10 tolak 6 dapat 4. Tapi ada possible satu lagi jawapan kat atas ni, 3 dengan 4. So 4 tolak kosong pun akan dapat 4. Cuba kelas. Kira 3 tolak 4 ataupun 4 tolak 5. Tengok mana satu yang jawapan dia adalah 2, 3, 8, 4. Cuba tolak Yang ni 0.9004 tolak 0.7340. Tengok apa jawapan dia. 4 tolak 5 4 tolak 5. 4 tolak 5 dapat 0.2. 384. So 4 dengan 5 lah. Okay, so kita tengok yang akan dapat 0.2384 adalah PX lebih besar daripada 4 tolak PX lebih besar daripada 5, dapat 0.32384. Okay, dapat yang ni So kita dapat A kita adalah 4. Okay kelas, jelas? Ya, cikgu. Jelas Okay, so kalau jelas, kita tengok yang seterusnya, namanya Poisson distribution. Boleh? Namanya Poisson. Okay, so kita tengok yang sebelum ni namanya binomial. So binomial dah pernah jumpa dekat sekolah pun kan. Cuma kat sekolah ada table juga ke? Cikgu tak ingat dah. Rasanya normal je ada table kan? Betul tak? Ada. Betul cikgu. So untuk Poisson sama juga kita buat bracket sikit kat sini, dia adalah discrete distribution. Boleh discrete. So sama juga dia akan kira satu-satu sama macam binomial. Okay. So apa beza Poisson dengan binomial? Poisson distribution is used to model situation occurred over a given period of time or space. Boleh? So beza dia ada satu period of time or space. Kalau cerita pasal binomial, kita tengok kejap alang-alang sebelum kita proceed dengan Poisson. Tengok ni soalan-soalan yang melibatkan binomial lah. Binomial dia cerita pasal ada sampel, ada probability of success. Boleh? 2 out of 5 family have internet access. Lepas tu dia pun cerita pasal N. Dia ni cerita pasal N, lepas tu probability of success, ada internet access. So sama jugalah untuk example 3. Dia cakap pasal N, dia cakap pasal probability of success. Lagi contoh soalan tengok Dia cakap pasal probability of success, dia cakap pasal N. Tu adalah binomial, mesti ada probability of success. Tapi balik kepada Poisson tak ada benda tu. Boleh, tapi Poisson ada diberi dalam bentuk space or time. So kita tengok example kat bawah. Poisson dia cakap a telephone calls made to a switchboard in a given minute. Boleh, dalam 1 minit, dalam 2 minit. So dia bagi satu ni lah. Lepas tu road accident on a particular highway on one day. So dia bagi dalam satu hari. Lepas tu floors in a meter of fabric. Boleh, dalam 1 meter fabric ada berapa floor. So tu dia punya space lah. In a particular kind of organism found in 1 ml sample of water. So ni space dia. So ni dia pakai berapa nilai dia lah. So X is the number of time and event and occur in a given amount of space or time. X takes the value kosong sampai berapa lah. Tapi yang ni dia tak fix macam binomial. Kalau ikutkan binomial dia fix. Dia dah ada N dia berapa. So yang ni dia dot kan lah.
So parameter yang dipakai, kalau binomial kita akan pakai N dengan P, dia punya parameter. Tapi untuk yang ni, parameter yang dipakai adalah lambda. Apa tu lambda? Lambda adalah mean of the distribution. So kita boleh tulis X is a Poisson distributed dengan lambda lah. Lambda dia adalah mean. Okay, so cikgu proceed lagi, boleh follow ke? Boleh cikgu. Boleh So dia Poisson, lepas tu ni formula dia. Boleh, exponent negatif lambda to the power of x. Boleh, lambda to the power of x. Lepas tu x factorial. So basically semua benda ni kita dah jumpa. Factorial pun dah pernah jumpa kan. So exponent pun dah pernah jumpa. Exponent negatif lambda x over x factorial. Okay. So x factorial. Kita teruskan. Kita buat mean dengan variance untuk Poisson. Mean dengan variance untuk Poisson dia akan lagi senang lah nak banding dengan apa? Dengan binomial. So the mean and variance of distribution with parameter lambda are both equal. Boleh? So mean dia dapat lambda, variance dia pun dapat lambda. Boleh? Beza dengan binomial kalau ada n, p, mean dia adalah n darab p, variance dia adalah npq. Ni beza dia lah. So lambda, variance lambda, mean pun lambda. Okay, boleh kita proceed kelas? Boleh kita proceed? Boleh. Okay, boleh. So untuk soalan example 1 ni, kita tengoklah macam mana nak selesaikan dia menggunakan formula dulu. So cikgu tulis balik formula dekat sini. Kita ada Px is equal to x adalah eksponen negatif lambda to the power of x factorial. Boleh? So tu formula dia lah. So yang pertama mencari nilai Px is equal to 0. So bila Px is equal to 0, kita gunalah eksponen negatif 3.5. Lambda dia 3.5 to the power of 0 factorial. Boleh? Ingat tak? 0 factorial jawapan dia sama dengan 0 factorial sama dengan 1. 3.5 kuasa kosong? 1. So jawapan dia yang ni je, negatif 3.5. Ataupun tekan kalkulator, tengok sikit berapa jawapan dia. Kosong poin 0302. 0.0 302. 302. Alright, good. So samalah untuk yang 2 So Px is equal to 2. Bila Px is equal to 2, eksponen negatif 3.5 masih sama, cuma 3.5 sekarang dikuasa 2 dan dibahagi 2 factorial. Okey, tekan kalkulator, tengok apa jadi. Okey, boleh tekan kalkulator, tengok apa jadi. Kosong poin 1850. 0.1850. Alright, good. Siapa yang tolong kira tu? Nava cikgu. Nava, okay Nava, thank you. Mana tadi? Ni. So 0.1850. Okay, good. Kita teruskan lagi untuk C. So untuk C, dia cakap Px less than 1. Boleh? So bila Px less than 1 tak ada lain dah. Px sama dengan 0. Boleh? Px sama dengan 0, dah ada jawapan dia 0.0302. Okay, siap untuk C. D pula. Okay, D dia nak
Px less than equal to 2. So bila Px is equal less than equal to 2, kita akan pakailah Px equal to 0, Px equal to 1, Px equal to 2, dah less than equal to 0 kan. So ada 3 kerja lah kita kat sini. Boleh ada 3 kerja, tapi kerja kita dah mudah sebab soalan A minta kosong, soalan B minta 2, yang kena cari adalah 1 je. So kosong dah dapat tadi, 0.0302 tambahkan eksponen negatif 3.5, 3.5 kuasa 1 bahagi 1 faktorial sama dengan tambahkan dengan 0.1850 yang kita dah cari lah. Okey, tengok sikit apa jawapan dia. Yang nak kita cari yang tengah ni je lah. Yang lain ni kita dah ada, so kita total upkan je lah. Boleh? Cuba tengok sikit apa jawapan dia. Cikgu dah berchat dengan jawapan cikgu. Kosong point 3209. 0.3209. 09. Okay, good. Thank you. Lepas tu, ni adalah dia punya jawapan terus lah. Untuk 0, untuk 1, untuk 2. Dah di total up kan, ni jawapan dia. Okay, seterusnya E, kita ada Px lebih besar daripada 3. Kalau ikutkanlah, kalau lebih besar daripada 3 ni, kita akan kira 4, 5, 6, 7, 8. Boleh? Lebih besar ada 3 lah. Okay. Kejap. Kita tukar sikit lah soalan dia. Lebih besar daripada... lebih besar daripada 3. Sama dengan. Cikgu adjust sikit Lebih besar sama dengan 3. Boleh? Soalan ni pun tukar sikit lah. Lebih besar sama dengan 3. Cikgu nak ambil apa yang dah ada je. Tak nak fikir apa. Nak kena kira-kira lagi Nak bagi faham je awal-awal ni. So Px lebih besar daripada 3. Kalau ikutkan kena kira 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oleh sebab Poisson dia tak ada fixed trial. So kita tak tahu dia sampai bila. Sampai apa? Sampai yang ke berapa. So tak tahu. Bila tak tahu, nak tak nak, kita kena terbalikkan lah. 1 tolak Px less than equal to 2. Boleh? Sebab dia nak 3 sekali termasuk. So less than equal to 2 lah kita buang. So dapat 3 yang ke atas. So less than equal to 2 dah dicari. So 1 tolak 0.3209. So jawapan kita 0.6791. 6791. Alright. Okay kelas. Boleh follow setakat ni penggunaan binomial, Poisson punya formula? Boleh cikgu. Boleh, senang je kan. Okay. So sekarang ni kita tengok dalam bentuk apa? Dalam bentuk soalan yang berayat pula. Tapi kita baca dulu So example 2, the number of telephone calls made to a switchboard during an afternoon can be modeled by Poisson distribution with a mean of 8 call per 5-minute period. Boleh? 8 adalah lambda dia. So lambda is equal to 8. Lepas tu find the probability that the next 5 minutes. So period dia adalah 5 minutes. So sekejap lagi cikgu tuliskan sikit dia punya distribution. X is the number of call made in 5 minutes. 5 minutes tu bukan dia punya lambda 5 Bukan lambda dia 5. Bukan. Yang lambda ni kat sini. Boleh? So kita pun buat X is Poisson distributed 8. Okay. So kita pun cuba kira lah. Yang pertama A. Dia cakap no call. So no call is Px is equal to 0. So kita buatlah eksponen negatif 8
8 kuasa kosong, kosong faktorial. Okey kelas. Kira sikit tengok apa dapat. Sambil-sambil korang kira tu cikgu nak snap sekejap Poisson punya table. Korang kira dulu Tak pun korang buat dulu. A, B, C tu jadi kita bincang. Cikgu nak snap Poisson table sekejap. Okey, korang teruskan Boleh kelas? Baik. Teruskan nanti cikgu cek jawapan dia. Okey, sambil-sambil sambil-sambil dia menghantar ke Telegram tu, kita buat kiraan sikit lah. Okey, cuba tengok. Untuk kes yang pertama ni, berapa jawapan dia? Boleh seorang bagi tahu berapa jawapan dia? 3.3546. 3.546. 546. 0.0003. Boleh terima tak? Boleh cikgu. Ni jawapan dia. Kalau ikutkan tadi 3 point something kan? X to the power of 4 ke berapa? Okay. So B kita sambil-sambil tengok dulu dah sampai mana dah. Masih sending lagi. So Px is equal to 5. So kita ada eksponen negative 8 to the power of 5 over 5 factorial. Okay. Sekarang tengok pula berapa jawapan dia. 0.0916. 0.0916. Boleh pastikan kita biasakan dengan jumlah kiraan dia adalah 4 decimal places sebab table pun nanti akan pakai 4 decimal places. Okay. Cikgu turunkan example 3, kita settlekan lagi, ada space lagi tu. Untuk C dia cakap at least 3 call. So Px at least paling kurang 3. So lebih besar sama dengan 3. Boleh? Lebih besar sama dengan 3. So lebih besar sama dengan 3, kita takkan cari lebih besar sama dengan 3 lah. Sebab kita tahu kalau kes Poisson ni, berapa banyak dia punya n kan. So tak tahu, kita terbalikkan dia. 1 tolak Px less and equal to 2. Boleh? Sebab 3 kita nak, kita tolakkan dengan 2 dan ke bawah. Boleh? Sebab tu kita akan buat Px equal to 0 tolak Px equal to 1 tolak Px equal to 2. Okey. Yang 0 kita dah cari, 1 dengan 2 kita belum ada. So 1 tolak 0.003. Kosong ada 2, ada 3 kosong. 3 tolakkan dengan
eksponen negatif 8, 8 kuasa 1, 1 faktorial, tolakkan dengan eksponen negatif 8, 8 kuasa 2 bagi 2 faktorial. Okey kelas, nak minta kirakan berapa jawapan dia. Okey, dah kira ke? Tengok apa jawapan dia dapat. 0.9863. 0.9863. 3. Okey, so cikgu terimalah jawapannya. Okey, so basically pakai formula lah. Okey, untuk yang D pula, fewer than 4 core. So PX less than 4. So less than 4, 4 tak nak. So PX less and equal to 3. Boleh? So PX less than equal to 3, dia akan jadi PX sama dengan 0. PX equal to 1. PX equal to 2. PX equal to 3. So basically awak dah cari 0, 1, 2. Tambah 3 je satu lagi kan. So kalau ikutkan jawapan kat sini, cikgu bagi teruslah jawapan dia 0.04 0424. Okay, so tu jawapan dia. Untuk E pula. Okay, untuk E, dia cakap between 3 and 5 inclusive. P, 3 inclusive sampai 5, sorry bukan 4. So apa yang ada kat sini adalah PX is equal to 3 tambah PX is equal to 4 tambahkan dengan PX is equal to 5. Okay, 3 dengan 5 dah cari, 4 je tak cari lagi. So cikgu just tulis terus je lah jawapan dia. Jawapan kat sini 0.1775. Tapi kena ada lah kiraan yang macam ni. Boleh kelas? Boleh ke? Boleh. Boleh senang je. Okay. So kita masuk lagi example apa? Example 3. Lepas tu kita tengok table. Okay, kita balik kepada example 3. Kita tengok example 3. Dia cakap the number of the number of demands for taxis to a taxi farm is Poisson distributed with on average 4. Dia tak tulis nombor dia tulis perkataan 4 every 30 minutes. So 30 ni ditulis. So kadang-kadang kita ni ingat kita punya 30 tu lah dia punya Poisson kan. So case ni Poisson distributed, kita ada lambda kita 4. Boleh? Lambda kita 4, period dia 30 minutes. Okay. So apa yang perlu kita buat kat sini, kita cerita dulu. Apa tu X? X is the number of taxis in 30 minutes. So X is Poisson distributed 4. Boleh kelas? Boleh cikgu. Okay, so cerita yang pertama adalah no demand. Boleh? No demand. So no demand adalah PX is equal to 0. Kita pun pakai formula exponent negative 4 to the power of 0 over 0 factorial. Boleh? 0 factorial. Okay, kelas. Kirakan, tengok berapa jawapan dia. 0.0183. 0.0183. Okay, thank you. B. Dia cakap one demand in an hour. So, kita dah tukar dah. Instead of 30 minutes, so in an hour, kita punya lambda dah tukar. Jadi berapa? 4 darab
30 minit 4. Kalau sejam Darab 2. darab 2 dapat 8. Good, dapat 8 kan. So maksudnya Poisson distributed kita dah tukar lah. 8. Bukan 4 lagi lah. So balik kepada cerita dia, kita ada one demand. So Px is equal to 1. So kita pun kira eksponen negatif 8. 8 kuasa 1, 1 faktorial. Okay kelas, cuba kirakan tengok berapa jawapan dia. Tengok berapa jawapan dia. 0.0027. 0.0027. 7. Good. Boleh. Ni kita dapat. So C. C pula tengok apa perubahan dia. Dia cakap a fewer than 2 demands in 15 minutes. Dia cakap 15 minutes pula. 15 minutes kalau lambda kita sini 4, kalau 15 minit darab dengan berapa? 1/2. Yes, so jawapan dia 2 lah kat sini. So X is Poisson distributed 2. Boleh? Dah berubah balik dah. So pentingnya dia punya condition period dia tu. Hour ke, minutes ke. So yang tu kena alert lah. Okay, so kita balik kepada soalan dia. Dia adalah Px less than 2. So less than 2 adalah Px is equal to 0 plus Px is equal to 1. So kena kira satu-satu lah. Eksponen negatif 2 to the power of 0, 0 factorial. Eksponen negatif 2 to the power of 1, 1 factorial. Okay kelas, kirakan sekejap, tengok apa kejadian dia. Okay, berapa jawapan dia? 0.4060. 4060. Okay, good. So, samalah dengan jawapan cikgu Okay, so yang ni cikgu ulang balik. Tengok hati-hati kalau soalan nampak macam sama tapi dia ada perbezaan dekat dia punya period of time ni. So, 30 minutes, hour, 50 minutes. Sedangkan cerita asalnya adalah 30 minutes. So, perlulah pentingnya kita statekan benda ni pada awalnya. Jadi kalau kita tak state yang ni, kita akan keep guna lambda yang sama lah. Okay kelas. So kita tengok kat sini penggunaan table So penggunaan table bagi masa cikgu kejap, cikgu nak nak download kita punya table tu. Okay, sambil-sambil tu korang boleh baca lah korang punya nota. Cikgu nak download dekat Telegram jap. Okay. Cikgu delete dulu yang ni. Kau nampak apa cikgu tengah buat Nampak kan? Nampak. Nampak. So korang bacalah nota, jangan tengok apa cikgu buat ni. Okey, kejap. Cikgu kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Okey, balik kepada kita punya table. Okey, so untuk page berapa ni? Page 13. Untuk page 13, ingat ke jam tadi? Okay. Table of Poisson distribution. Table of Poisson distribution can be used to find probability. Use this table can make the potential yang panjang-panjang tu jadi pendek. So the table give probability of the following. Sama macam binomial, dia akan pakai lebih besar sama dengan. Lepas tu betulkan kat sini sikit Kita tak pakai pun belakang ni, tapi kita pakai yang depan ni. Lebih besar sama dengan. So konsep yang sama kita akan pakai lah. Boleh?
konsep yang sama kita akan pakai, cuma nak pakai table. Okay, sebelum kita tengok lebih lanjut lah kita punya soalan kat bawah example 1 ni, kita tengok macam mana keadaan table table Poisson ni. Okay, kita view satu-satu lah Nanti kalau ada buku tu lagi senang lah. Okay, so Poisson distribution punya table dipanggil table 2 So tadi table 1 untuk binomial, table 2 untuk Poisson. So kita tengok kat atas ni. So atas ni mewakili dia punya lambda. So 0.1 sampai 1. Lepas tu kat tepi ni dia akan sama dia akan sama. Sekejap, saya kecilkan sikit. Dia akan sama untuk kiri dan kanan. Sini dengan sini dia punya row tu, dia punya kolom tu memang sama nilainya lah. So kalau dekat dengan sini ambil sebelah sini. Kalau dekat dengan sebelah sini ambil sebelah sini. Tu sama je lah. So yang kat dalam ni semua mewakili. Kalau kosong dia adalah PX lebih besar dari kosong, 1 lebih PX lebih besar sama dengan 1 dan seterusnya lah sampai 7. Okay. So kita kenal dulu Tengok. Yang pertama atas dia 0.1 sampai 1.0. Lepas tu dia ikut lagi 1.1 sampai 2. 2.1 sampai 3. So 3.1 sampai 4. Okay, sekejap. Kita tengok gambar seterusnya. Ni untuk page 12. Page 13, 3.1 sampai 4.0. Diteruskan lagi 41 sampai 5.0. 5.1 sampai 6.0. Kita teruskan lagi page 14. Dia sambung lagi sikit yang 6 tadi. Lepas tu sini 7, sini 8, sini 9, sini 8 yang sambung sikit tadi. Sini 9, sini 10. Lepas tu lepas 10 dia balik kepada nombor bulat dah. 10, 20, 30, 11, 12 sampai 20. Dia teruskan lagi sampai 20, sini sampai 30. Dia teruskan lagi last kali sampai 30 je. So maksudnya cikgu dah muka. So sampai 30 sahaja lambda yang kita boleh pakai. Tadi kalau ikutkan binomial dia punya n sampai 50 je. So kita kena alert lah. Kalau lah lebih besar daripada lambda yang diberi kat atas ni, mungkin ada method lain lah. Mungkin ada method lain. Okay, so kita kenal dulu So maksudnya untuk table 2 ni dia akan start dengan 0.1. Daripada 0.1 sampai 10 dia ada point. Tapi bila dah sampai 10 ke atas tu dia dah start nombor bulat lah sampai last kali 30. Okay, so balik kepada soalan kita lah. Okay, so kita tengok example 1. Sambil-sambil tu nanti kita tengok table lah Okay, so the number of customers arriving at a supermarket check out in 10 minutes interval may be modeled by Poisson distribution with mean is 4. Find the probability that the number of customer arriving in a specific 10 minutes interval. So kita boleh cerita kat sini X is the number of customer, nak cerita by detail pun boleh, tapi cikgu ambil the number of customer in 10 minutes. Cukup lah. Boleh. Cikgu dah set dia 10 minutes. So X is Poisson distributed 4. Okay, kita ambil table dia tadi. Mana table? Table yang ada 4. Boleh. Table yang ada 4 kat sini okey tak tu? Boleh. Table yang ada 4 dekat sini. Yang sebelah hujung ni. Dengan satu lagi dekat page 13. Boleh. Dia ada kat sini sikit lagi. So, kita tengok. Lebih besar dari 0, 1. Lebih besar daripada 1 adalah 0.9817. Lebih besar daripada 2 dan seterusnya lah. Sampailah last kali. Dia bagi sampai 14 je. Sampai 14 je. Maksudnya lebih daripada 14 tu jawapan dia dah 000 dah. So tak nak ambil lah sebab tu tak ada dalam table. Okay, balik kepada dia punya soalan yang pertama. P2 or fewer, PX less and equal to 2. Boleh? Setuju? Less and equal to 2. Setuju. Boleh tapi ingat table kita tak boleh pakai less than. Kita kena pakai greater than. So 1 tolak PX greater and equal to berapa?
3. Yes, good. Tak boleh pakai 2 sebab 2 nak. Kita nak pakai, kita nak kan. So kena buang 3 ke atas. So 1 tolak. Kita pun tengok table. Kalau mana table 4 ni. Table 2 yang 4.0 untuk lebih besar daripada 3 adalah 0.7619. Boleh 10.7619. Boleh. So kita kira-kira jawapan dia 0.2381. Kelas, boleh follow tak? Macam mana nak cari kat table? Kelas, boleh follow tak? Nak cari dekat table? Boleh go. Boleh? Boleh kelas? Boleh go. Boleh 7619. Okey. Seterusnya yang B. Yang B fewer than 7. So PX less than 7. Boleh? Less than 7 kita tak nak 7. So kita tolak PX lebih besar daripada 7. Okey. So kita pun tengok dekat table. Tengok dekat table. Sini ada 6 je. So kita tengok yang seterusnya. 0.1107. Boleh? Dia adalah 1 tolak 0.1107. Jawapan kita adalah 0.8893. Okey. Setakat ni boleh follow kelas? Boleh cikgu. Boleh So C. Px is equal to 3. Dia cakap exactly 3. So kita tak boleh pakai exactly. Kita akan pakai lebih besar dari 3. Tolak lebih besar daripada 4. So dalam table kita lebih besar daripada 3 dan 4 ada dekat page 12. So 3 dan 4 0.7619 dengan 0.5685. Okay, so kita masukkan 0.7619 tolak 0.56. 0.56 berapa tadi? 6. Sekejap. Zoom sikit. 0.7619 0.5665. 5665. Okey. Kelas kira kejap tengok berapa jawapan dia. Tujuh enam satu sembilan 0.5665. Jawapan dia berapa? 0.1954. 0.1954. Okay, good. Thank you. D. D kita ada between 3 and 7 inclusive. So 3 and 7. So 3 and 7 inclusive. Ada include So oleh sebab kita boleh pakai X lebih besar sama dengan 3, tolakkan lebih besar sama dengan 8. Boleh? Kita nak 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita nak 3 sampai 7. Boleh? So 3 ke atas, kita tolak 8. Dapatlah yang nak. Okay. So kita tengok table. 3. Kalau 3, 0.7619. Banyak kali kita pakai 3 ni kan. 0.7619. 8 duduk sebelah. 8 zoom sikit. 8 0.2 8 0.511. 0.0511. Okey kelas tengok. Berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia? 0.7619. 0.7108. 7108. Ni D E dia cakap 5 or more. So yang ni paling senang lah. PX lebih besar sama dengan 5. So yang ni terus direct tengok table lah. Lebih besar 5. Ni tak ada. Kena dulu.
So lebih besar daripada 5 terus ambil 0.3712. Boleh tak kelas penggunaan table? Mudah je kan? Boleh kelas? Boleh. Boleh? Yang lain seorang je boleh. Yang lain boleh tak? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Alright, boleh. Okay, so kita tengok example 2. So dalam soalan yang melibatkan ayat-ayat tapi kita nak gunakan table. So kita tengoklah. Okay, boleh baca dulu soalan yang display kat depan ni. So dia cakap the number of industrial injuries per working week in a particular factory is known to follow Poisson distribution with mean 0.5. So kita boleh tahulah in a particular week So lambda 0.5 tapi per week. Boleh? Per week. So kat sini kita boleh cakap lah A situation dia X is the number of injuries in a week. Okay, senang macam tu lah. X is Poisson distributed 0.5. So dalam table nanti nak tengok 0.5 lah. Okay, so kita teruskan. Untuk soalan A yang pertama, P X less than 2. So ingat table kita tak boleh pakai less than 2. Lebih besar je boleh pakai. So nak less than 2 kita tolak. Sebab tu tak nak kan. So X greater and equal to 2. So kita tengok sekejap lagi dekat table. Kita cari table 0.2. Ni binomial. Ni Poisson. 0.5. Somewhere in the middle here. Ni. Dekat sini Okay, so dia nak berapa tadi? Less than 2. Greater and equal to 0.9002. So cikgu tulis balik kat sini. 0.0902. Boleh kelas? 0.5 dia nak greater and equal to 0.0902. So ni so tengok berapa jawapan dia kalau kita kira 9098. Okay, good. Yang kedua, more than 2. So more than 2, Px greater than 2. Tapi tak ada kat table greater than, kita ambil X greater and equal to 3. So terus tengok table sebab memang dah greater than. Jawapan dia 0.144. 0.0144. Okay, lepas tu B. In a 3 weeks period, there will no accident. So, lambda kita dah berubah daripada 0.5 darab 3. Sebab ni in a week. So, 3 weeks. Boleh? So, lambda kita ada berubah sikit dan soalan dia Px is equal to 0. No accident. Boleh? No injury. So, Px is equal to 0 lah. Px equal to 0 sama ada menggunakan formula eksponen. Ni dapat apa 1.5 kan? Eksponen negatif 1.5 1.5 kuasa kosong 0.0 faktorial. So berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia kalau kita kira manual? 0.2231. 0.2231 ataupun boleh pakai table Px is equal to 0 is Px greater and equal to 0 tolak Px greater and equal to 1. Cuba kita tengok. Dalam table 1.5 dekat sini. Kita zoomkan. 5 Kalau lebih besar daripada 1, lebih besar daripada 1 adalah 0.7769. 1 tolak 0.7769. Cikgu rasa jawapan dia sama. 0.2231. Okey kelas. Boleh ke? Boleh cikgu.
Boleh? Okay. So kita habiskan satu lagi example. Lepas tu kita stop lah. Lepas tu nanti kita akan masuk normal. Okay, so example 3 sepatutnya DIY tapi tak apalah, kita buat je lah alang-alang Okay, dia cakap the number of breakdowns in a particular machine occur at the rate 2.5 per month. So lambda kita 2.5 per month. Okay, dia cakap assume the number of breakdowns follow the Poisson distribution. Find the probability that A, kita ada X is the number of breakdowns in a month. Okay. So X kita ada Poisson distributed 2.5. So dalam table kita sendiri pun dah ada lah 2.5, tak lari 2.5. So kita cari yang A dulu. More than 3. So PX greater and more than 3. More than 3 je tak ada equal. More than 3. So PX greater and equal to 4. Okay, sebelum tu kita check table. Table. 2.5 di area sini ni 2.5. So kalau soalan dia lebih besar daripada 4, 2.5 berapa? Kalau lebih besar daripada 4, cuba tengok kelas. .5 lebih besar daripada 4. Berapa jawapan dia? Kelas, tolong cari seorang. Tiba-tiba mata cikgu rasa kabur. Tak jumpa. Okay kelas, berapa jawapan dia? 2.5 lebih besar daripada 4. 0.1088. Biar betul. 0.2424. Ya, kat sini sama dekat sini. Ni. 2.5 lebih besar daripada 4. Ni 0.2424. Okay, so kita masukkan jawapan kita adalah 0.2424. Okay, tu yang pertama. Yang B pula dia cakap 10 breakdowns, less than 10 breakdowns in a 3 months period. So lambda kita dah berubah. Lambda kita instead of 2.5 kena darab dengan 3 sebab 3 bulan. So dapat 7.5. So kita punya PX less than 10 ataupun kena buat macam ni, 1 tolak PX greater and equal to 10, kena check dekat 7.5 lah. So kita tengok 7.5 tak ada dekat table ni. Dekat table ni 7.5 ada di page 14. Boleh dekat 7.5. Boleh 7.5 dia cakap berapa? Dia nak lebih besar daripada 10. So lebih besar daripada 10 adalah 2236. 1 tolak 0.2236. So jawapan kita kat sini adalah 0.7764. Okey, untuk yang C pula, C jawapan exactly 3 breakdowns in 2 months. Exactly 3 breakdowns in 2 months. Boleh. So kita ada lambda kita 2.5. Tapi sebab 2 months kita darabkan dengan 2. So kita dapat 5 kat sini. So dia cakap exactly 3. So exactly 3. So PX is equal to 3. Ada 2 cara lah. Sama ada guna formula 5 kuasa 3, 3 factorial. Okay, tengok jawapan. Cuba tengok jawapan kita berapa kiraannya, ataupun kita boleh pakai PX greater equal to 3 sama juga dengan PX greater and equal to 3 minus PX greater and equal to
4. Okay. Kelas, cikgu nak awak kira yang atas dulu. Lepas tu nanti cikgu display table. 0.1404. 1404. 4. So ni yang you dapat daripada table, daripada formula lah. Tengok daripada table pula Px greater and equal to 3 untuk 5. Sekejap. Cikgu kecilkan dulu. 5 sama dekat sini. Okay, 5 ni So kalau 3 0.8753. 0.8753. Kalau 4 0.73 0.7350. 0.7350. Okay kelas, cuba tengok berapa jawapan dia. 0.1403. 0.1403. Walaupun ada perbezaan sikit, tapi but still acceptable. Yang ni menggunakan formula, yang ni menggunakan table. Okay kelas, sampai sini jelas? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okay. Nur Khairunisa binti Ahmad Sabri. Dia punya video masuk dalam drive awak Ada tu? Ada ke Nur Khairunisa? Ya saya cikgu. Nanti dia masuk dalam drive awak. Nanti PM cikgu lah. Boleh? Okey cikgu.